Assalamualaikum dan salam sejahtera. Proses geomorfologi merupakan satu kajian tentang asal-usul, struktur dan perkembangan ciri-ciri topografi kerak bumi. Hal ini kerana ia merupakan satu bidang sains bumi yang mengkaji interaksi antara proses, faktor dan bentuk di permukaan bumi secara saintifik. Dalam konteks ini, proses geomorfologi ini terdapat dua proses utama iaitu eksogenik mengenai luaran dan endogenik mengenai dalaman. Proses eksogenik ialah dijana atau digerakkan oleh eksogenetik iaitu tenaga matahari, manakala proses endogenik pula ia dijana oleh tenaga dalaman bumi menyebabkan berlakunya hanyutan benua, lipatan dan gelinciran kerak bumi. Dalam konteks kajian ini juga, kami berfokuskan kepada proses geomorfologi seperti hakisan dan pemendapan, luluh hawa dan juga pergerakan jisim. Antara faktor yang mempengaruhi hakisan dan pemendapan sungai adalah kuantiti dan halaju air sungai. Hal ini kerana kuantiti air sungai mempengaruhi halaju air sungai dan keberkesanan pemendapan bahan. Dalam konteks ini, kuantiti air sungai yang banyak juga menyebabkan halaju air sungai semakin bertambah. Aliran air yang laju mempunyai keupayaan yang tinggi untuk terhakis lalu membawa lebih banyak bahan dari hulu ke hilir sungai. Malah bahan yang banyak ini juga kemudiannya dimendapkan di bahagian hilir ataupun muara sungai. Selain itu, kecurunan juga mempengaruhi hakisan dan pemendapan sungai. Hal ini kerana kecurunan dasar sungai mempengaruhi halaju air sungai dan halaju air bertambah apabila kecurunan bertambah. Sungai di peringkat hulu mempunyai topografi yang sangat curam, menyebabkan halaju air sungai pada peringkat ini sangat deras. Proses hakisan dasar sangat dominan pada peringkat ini. Proses hakisan dan pemendapan pantai telah direkodkan menunjukkan berlakunya peningkatan sejak kebelakangan ini. Proses ini secara umumnya disebabkan oleh proses fizikal yang berlaku. Namun, kegiatan aktiviti manusia telah mempercepatkan lagi proses hakisan dan pemendapan pantai yang berlaku. Hakisan pantai secara umumnya dapat difahami sebagai proses pengukiran bentuk fizikal muka bumi dengan melibatkan cabutan atau penanggalan bahan dari tempat asalnya dan seterusnya diangkut ke tempat lainnya. Kesan daripada proses semua jadi di kawasan pesisir pantai melibatkan beberapa aspek parameter seperti ombak, bahan mendakan, angin, arus air laut dan pasang surut. Jadi kadar hakisan yang tinggi telah direkodkan sepanjang musim tengkujuh khususnya. Sebagai contoh, di pantai-pantai di Kelantan dan Terengganu yang mengalami monsun timur laut daripada bulan November hingga Mac telah merekodkan kadar hakisan yang tinggi berlaku. Melihat kepada beberapa parameter yang diukur, kenaikan paras air laut, kesan daripada penerimaan hujan yang tinggi menyebabkan kawasan pinggir pantai dihembas ombak yang kuat. Kekuatan ombak ini meningkat pada musim-musim tengkujuh khususnya dan ianya disumbangkan oleh intensiti atau tahap kelajuan angin yang bergerak daripada kawasan tengah laut ke kawasan daratan. Ombak yang kuat ini membawa bersama angin yang laju yang seterusnya mewujudkan hempasan ombak pada bahagian pinggir pantai yang pada akhirnya menyebabkan hakisan pantai. Malah kenaikan purata paras air laut setiap tahun memperkiatkan lagi proses yang berlaku. Jadi siri kejadian hakisan ini akhirnya menghasilkan proses pemendapan melalui bawaan bersama bahan sedimen ke kawasan lainnya seperti di kawasan muara sungai. Kawasan pemendapan ini seterusnya akan menjadi ketik dan menghalang pengaliran keluar air sungai dari muara ke kawasan laut. Akhirnya kejadian banjir di kawasan sekitar akan berlaku dan menggugat ekonomi melalui kemusnahan tempat tinggal dan kawasan-kawasan pertanian. Kejadian hakisan dan pemendapan inilah pada akhirnya mewujudkan pembentukan terhadap pandan darat fizikal seperti kawasan pulau, beting pasir, lagun dan pembentukan serta pengecilan alur sungai di kawasan-kawasan muara sungai. Okey, bahagian saya akan menerangkan berkaitan luluh hawa kimia. Apa itu luluh hawa kimia? Okey. Luluh hawa kimia ialah proses perebutan ataupun penguraian batuan di permukaan bumi secara in situ oleh ejen-ejen luluh hawa kimia seperti hujan dan suhu. Okey. Luluh hawa kimia ini terdapat 5 proses, okey, iaitu proses hidrolisis, penghidratan, pengkarbonan, larutan dan pengoksidaan. Okey, itu merupakan 5 proses terhasilnya luluh hawa kimia dan faktor kepada berlakunya luluh hawa kimia ialah terdapat faktor hujan, faktor suhu, faktor peranan tumbuh-tumbuhan dan faktor mikroorganisma. Okey, itu merupakan faktor-faktor berlakunya luluh hawa kimia.
Manakala hasil daripada proses dan hasil daripada faktor ini, luluh hawa kimia ini pada pandangan saya terdapat 3 bentuk permukaan bumi yang terhasil, iaitu yang pertama, pandang darat batu kapur, iaitu kita panggil pandang darat kas. Okey. Pembentukan tanah laterit, itu yang kedua, dan pembentukan tors dan bornhand. Okey. Itu merupakan 3 bentuk muka bumi yang terhasil daripada luluh hawa kimia. Okey. Itu merupakan serba sedikit berkaitan dengan luluh hawa kimia. Okey. Saya akan pergi kepada luluh hawa fizikal. Okey, luluh hawa fizikal ataupun mekanika ini merupakan proses pemecahan dan penguraian batuan tanpa melibatkan kandungan mineral, yang mana proses ini berlaku disebabkan oleh ejen-ejen luluh hawa seperti hujan, suhu, iklim dan frost. Okey, untuk luluh hawa fizikal ini terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah pengembangan hablu garan. Okey, untuk pengembangan hablu garan ini ia berlaku secara meluas di kawasan gurun panas. Okey, yang kedua adalah tindakan frost. Tindakan frost ini berlaku di kawasan tanah tinggi yang mana ketinggiannya melepasi tahap pembekuan frost. Okey. Untuk yang ketiga adalah pelepasan tekanan. Okey, untuk pelepasan tekanan ini merujuk pada proses pengurangan tekanan ke atas batuan tersebut. Okey, untuk seterusnya adalah tindakan basah dan kering. Okey, untuk proses ini ia berlaku di kawasan hutan hujan tropika, di kawasan tropika lah, yang mana yang mempunyai taburan hujan yang tinggi pada setiap tahun. Okey, seterusnya adalah tindakan kembang kecut. Okey, untuk tindakan kembang kecut ini ia berlaku di kawasan pesisir pantai, yang mana apabila air pasang, batuan itu akan menjadi basah dan akan mengembang. Dan apabila air pasang itu surut, batuan itu akan terdedah kepada cahaya matahari dan akan mengecut. Apabila proses ini berlaku berulang kali, maka lapisan batuan itu akan menjadi merekah dan pecah kepada skala yang kecil. Okey, itu sahaja untuk luluh hawa fizikal. Pergerakan jisim merupakan antara salah satu fenomena geologi yang berlaku. Terdapat 2 jenis pergerakan jisim yang berlaku. Pertama, pergerakan jisim secara perlahan dan pergerakan jisim secara cepat. Antara pergerakan jisim secara perlahan ialah kesetuan tanah, kelongsoran tanah dan gelinciran tanah. Kesetuan tanah, kalau kita lihat contohnya ialah tiang lampu yang semakin condong dari hari ke hari. Ia memakan masa yang lama, bukan dalam masa yang singkat. Itu skala pergerakan jisim secara cepat kalau kita lihat ialah contohnya tanah runtuh dan aliran lumpur. Kebiasaan yang berlaku di Malaysia yang banyak berlaku adalah kes tanah runtuh. Kalau kita lihat fenomena-fenomena sebelum ini, tanah runtuh yang berlaku di Highland Tower, Bukit Antarabangsa di Ampang dan pelbagai tempat yang lain. Kesan kepada tanah runtuh ini bukan sahaja melibatkan kehilangan harta benda, bahkan dia boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan membentuk satu pemandangan atau pandang darat, di mana kalau kita lihat tanah runtuh menyebabkan kalau berlaku di bukit, ia menyebabkan satu lekukan yang agak besar ataupun bergantung kepada tanah runtuh yang berlaku. Tanah runtuh ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor fizikal dan pelbagai faktor-faktor yang lain. Kalau kita lihat dengan adanya kecanggihan teknologi dan kemahiran kejuruteraan sekarang, perkara ini mungkin boleh diatasi dan boleh dinilai dengan sebaik mungkin agar tidak terjadinya pelbagai perkara seperti ini.